Baik, kali ini kita akan belajar berkenaan dengan quadratic equations and inequalities. Okay, so kita akan go through one by one. Jika tak faham, boleh terus bertanya. Baik, kita pergi kepada general form untuk quadratic equation. Okay, general form untuk quadratic equation adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong, di mana a, b dan c adalah constant ataupun coefficient. Dan untuk menghasilkan general form of quadratic equation dengan syarat a tak boleh sama dengan kosong. Okay, bila mana kalau a sama dengan kosong, so nanti kalau kosong darab dengan x kuasa 2, dia akan jadi kosong. So yang tinggal adalah bx tambah c sama dengan kosong. Itu adalah linear equation. Okay, general form untuk linear equation. So untuk mewujudkan general form untuk quadratic equation adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong, dengan syarat a tak boleh sama dengan kosong. Okay, contoh satu adalah 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 3 sama dengan kosong. Okay, ini adalah general form. So kita akan nyatakan a kita apa, b kita apa dan c kita apa. So a kita adalah positif 3, b kita adalah negatif 4 dan c kita adalah positif 3. Okay, so ini tak ada masalah lah. Yang ni cuma kita nak faham apa itu constant ataupun coefficient. Baik, yang pasti kena susun mengikut turutan, di mana mula daripada x berkuasa 2, kemudian x kuasa 1 dan barulah x berkuasa kosong. Dan kita tahu yang x kuasa kosong sama dengan 1. So sebab tu tak ada nilai x kat sini. Okey, tak ada elemen x, bukan nilai x, elemen x. Okey, untuk soalan 2, negatif 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 2 sama dengan kosong. Dan a kita cek dulu adakah dia ikut turutan x kuasa 2, x kuasa 1 dan x kuasa kosong. So bila ikut turutan, barulah kita boleh keluarkan a, b dan c kita. Kalau kita tak ikut turutan, kita tak boleh katakan contohlah 3x ni kat depan kan. So 3 tu adalah a kita, tak boleh So mesti ikut turutan dulu, barulah kita boleh bagi tahu yang negatif 2 ini adalah a kita, positif 3 adalah b kita dan negatif 2 adalah c kita. Okay, so ini adalah general form. Baik, dalam quadratic equation awak pernah belajar untuk factorization. Okay, so nanti awak cubalah recall balik factorization tu macam mana. Dalam topik ini kita akan belajar lagi dua lagi kaedah, iaitu completing the square dan juga formula ataupun quadratic formula ataupun al-Khawarizmi formula. Baik, kita pergi ke kaedah yang kedua, iaitu completing the square. Okay, so completing the square, sebelum itu kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan square. Yang dimaksudkan square adalah macam ini. Okay, term yang macam ni. Contoh, kita bagi yang nombor atas dulu. Okay, contoh yang ni. Okay, x tolak 2 dalam kurungan berkuasa 2. Ini adalah square. Okay, ini adalah square yang mana kita nak expandkan dia. Okay, so bila kita expandkan dia, kita tahu yang x tolak 2 berkuasa 2 adalah x tolak 2 darab dengan x tolak 2. Kemudian awak kembangkan, awak akan dapat x kuasa 2 tolak 2x. Okay, x darab dengan x, kemudian x darab dengan negatif 2, kemudian negatif 2 darab dengan x, kemudian negatif 2 darab dengan negatif 2. Okay, ini pun awak perlu ingat balik macam mana cara nak expand. Okay, so awak akan dapat x kuasa 2 tolak 2x tolak 2x tambah 2 kuasa 2. Okay, yang ni saya sengaja tinggalkan macam ni supaya nanti kita akan faham kenapa saya tinggalkan macam ni. Tapi boleh je nak bubuh 4. Okay, so dan awak akan dapat dalam bentuk expression. Okay, quadratic expression. Beza quadratic expression dengan quadratic equation. Kalau quadratic expression, kita tak ada equal sign. Okay, yang ni je, yang x kuasa 2 tolak 4x tambah 2 kuasa 2 ataupun tambah 4. Okay, tapi kalau equation, so dia ada sama dengan kosong ataupun sama dengan apa-apa je lah. Baik, so kita akan dapat x kuasa 2 tolak 4x tambah 2 kuasa 2. Okay, dekat sini nanti kita akan diberi dalam bentuk quadratic equation nanti. Okay, daripada quadratic equation, kita nak factorizekan dia menggunakan kaedah completing the square, di mana daripada expansion punya ini kita nak completekan dia jadi square balik. Okay, so kita nak completekan dia, nak jadikan square balik.
Okey, so macam mana kita nak jadikan quadratic expression ini supaya dapat jadikan square balik? Okey, so awak tengok kat sini, bila kita kembangkan dan kita akan perasan dekat bahagian C kita ini, dia adalah 4 tu, 2 kuasa 2 adalah 4. Tapi saya tak simplifykan dia, so saya jadikan dalam bentuk indices. Kita faham yang 4 itu terhasil daripada negatif 2 darab negatif 2. So kita akan dapatlah 2 berkuasa 2. Okay, so yang negatif-negatif jadi positif lah. Okay, so dekat sini kita kena check, adakah 4 yang dekat sini, 4 dekat sini, bila mana kita bahagi 2. Okay, bahagi 2 ni memang fix Bila kita bahagi 2, kita akan dapat 2 dekat sini. Okay, contohlah. Contoh kita bagi ini. Okay, contoh kalau let's say x kuasa 2 tambah 8x tambah 16. Okay, so kita nak check adakah ini punya quadratic expression boleh di squarekan. Okay, boleh di squarekan ataupun boleh di completekan jadi square balik. So kita tengok 16 ini. Okay, 16 ini dia berkuasa apa? So kita tahu mesti dia kena berkuasa 2. So apa berkuasa 2 dapat 16. So kita tahu 4 berkuasa 2 dapat 16. So berarti kita check adakah 4 ini terhasil daripada 8 bahagi 2. So bila 8 bahagi 2, kita dapat 4. So bila mana 8 bahagi 2 dapat 4, so secara automatik kita boleh bagi tahu yang x kuasa 2 tambah 8x tambah 16 ini boleh dikompletekan jadi square balik. So dia akan dapatlah x tambah 4 berkuasa 2. Yang ni yang kita nak nanti. Okay, so bila kita faham yang 2 ini, bila kita dah jadikan berkuasa 2 ini terhasil daripada 4 yang dibahagi 2. Okay, so maka expression ini boleh dikembalikan jadi square. So nak jadikan kembali kepada square, kita hanya fokus elemen yang ada berkuasa 2 saja. Okay, so elemen yang ada berkuasa 2 adalah x dan 2. Okay, so kita bubuh x dengan 2 dalam bracket. Kemudian operasi apa? Operasi kita ambil yang ni, yang first kali. Okay, operasi yang pertama, iaitu tolak. So kita bubuh tolak dalam ni. Okay, so kita dapatlah completekan dia. Baik, tak apa, kita fahamkan lagi. Kita check yang lain pula. Okay, x tambah 3 berkuasa 2. Bila kita kembangkan, kita akan dapat x tambah 3 darab dengan x tambah 3. Kemudian kita kembang macam biasa, x kuasa 2 tambah 3x tambah 3x tambah 9. Okay, asalnya 9 lah. Let's say lah 9 dulu, kita buat 9. Okay. Okay. So kita ringkaskan, kita akan dapat x kuasa 2 tambah 6x tambah 9. Okay, kemudian kita tahu 9 ini apa yang berkuasa 2 dapat 9. So kita tahu 3 yang berkuasa 2 dapat 9. Kemudian kita nak check adakah 3 ini terhasil daripada 6 yang dibahagi 2. So 6 bahagi 2 dapat 3. So bila mana 6 bahagi 2 dapat nilai C ini, maka kita boleh completekan dia menjadi square balik. So kita hanya ambil elemen yang ada berkuasa 2 saja. So x dengan 3. So bubuh dalam bracket. Kemudian operasi dia kita ambil operasi yang pertama, iaitu tambah. Lepas tu kita berkuasa 2 sahaja. Okay, ini cara nak complete the square. Sebab tu nama dia completing the square. Daripada yang expression tadi tu, kita akan complete the square. Sekejap, ada yang terbertanya. Kita tanya. B per 2A ke cikgu? Ya, betul. Okay, so sebab itu dalam formula awak tu ada per 2A kan. A tu apa dia? So A itu yang ni, yang kat depan ni, A kita kat sini adalah 1. Okay, apa yang tu jangan saya tak nak terus pada formula. Saya nak bagi awak terus faham daripada jalan yang panjang, supaya nanti tak adalah awak nak hafal formula. Okay, awak boleh faham berdasarkan konsep. Okay, so untuk nak completekan dia mesti bersyarat. Okay, barulah kita boleh tengok apa syarat dia. Tips, ni dekat sini tips. Okay, tips, syarat dia A, constant A kita mesti bersama dengan 1 dan dan mesti bernilai positif. Okay, so ini adalah syarat yang pertama lah. Okay, syarat kedua dengan ketiga ini
Jom kita akan bincang. Kita boleh nampak mana datang syarat kedua dengan syarat ketiga. Okey, kita tengok contoh. Solve the following equations by using the apa ni? Completing the square lah. Completing the square method. Okey, soalan A. Soalan A dia kata X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 sama dengan 0. Dia suruh kita completing the square ataupun kita factorize menggunakan completing the square. Baik. Kita check dulu. A kita dah 1 belum? Okey, A kita dah 1 dan dia dah positif ke belum? Dah. Okey, so bila dia dah A kita 1 dan dia memang positif, maka kita boleh completingkan dia. Okey, completekan dia. Lepas tu kita check balik. Nak completekan dia, kena pastikan yang C kita ini terhasil daripada B yang dibahagi 2. Nilai B ini yang dibahagi 2. Okey, so kita check 7. Baik. 7. Kalau 7, ada tak yang berkuasa 2 dapat 7? Tak ada kan? Sebab kalau 3 kuasa 2, 9. 2 kuasa 2, 4. So, bila kita tahu yang negatif 7 ini tak dapat dihasilkan daripada berkuasa 2, maka kena wujudkan syarat yang kedua ini, iaitu kena wujudkan C yang baru. Okey, so kena wujudkan C yang baru. So macam mana nak datangkan C yang baru? Okey, so kita pindahkan dulu C yang lama. So C yang lama kita adalah negatif 7. So negatif 7 kita pindahkan ke kanan. So kita akan dapat X kuasa 2 tambah 4X sama dengan 7. Kemudian kita nak gunakan syarat yang nombor 2, iaitu mewujudkan C yang baru. Dan kita tahu C yang baru ini mesti terhasil daripada B, nilai B itu yang dah dibahagi 2. Okey, so X kuasa 2 tambah 4X. Okey, yang warna biru ini adalah kita nak wujudkan C yang baru. So nak wujudkan C yang baru, mesti ambil daripada nilai B kita. So nilai B kita adalah 4. So 4 mesti dibahagi 2. Okey. Okey, bila 4 dibahagi 2 dan berkuasa 2, kita faham yang dekat bahagian C kita ini mesti ada yang berkuasa 2. Baik. So bila kita mewujudkan satu perkara, asalnya benda ni tak ada. So bila kita faham yang asalnya benda ni tak ada, kita kena datang dengan pasangan dia. So kalau yang ni yang positif, kena datang dengan yang negatif sekali. Okey, dia seolah-olah positif 1 bersama pasangan dia negatif 1. So apa jadi bila positif 1 duduk bersama dengan negatif 1? Dia akan jadi operasi dah. Operasi 1 tolak 1. So 1 tolak 1 apa? Kosong. So sebab itu kosong itu tak ada dalam ini. So nak cakap dekat sini yang C yang baru ni sebenarnya asalnya tak ada. Tak pernah wujud pun dalam expression ataupun equation yang asal. Tapi sebab kita nak wujudkan dia, maka kita kena datangkan secara berpasangan. Okey, kalau yang ni positif, memang starting yang positif lah. Sebab kita nak mewujudkan, nak menghadirkan. So tambah 4/2 berkuasa 2. Datang bersama pasangan dia, iaitu tolak 4/2 berkuasa 2. Okey, so dekat sini kita dah tengok dah. Oh, ada 4/2 yang berkuasa 2 dengan X yang berkuasa 2. Okey, another clue dia, dekat C mesti operasi tambah. Okey, dekat C mesti operasi tambah. Kalau kita tengok pada contoh tadi pun, nampak ni, dekat sini tambah 9. Dekat sini tambah 4. Okey, so paling obvious kita boleh tahu yang dekat C kita mesti bernilai tambah. Baik, so antara tambah dengan tolak, kita nak ambil yang mana? Kita ambil yang tambah. Okey, tambah 4/2 berkuasa 2. Yang tolak 4/2 berkuasa 2 ni jangan kacau. So kita kacau yang ni saja. So kita just ambil elemen yang ada berkuasa 2. Okey, elemen yang ada berkuasa 2 iaitu X dan juga 4/2. So 4/2 apa dia? 4/2 adalah 2. So kita masukkan X dalam bracket, 2 dalam bracket. Okey, 2 ini adalah hasil daripada 4/2. So kita nak ambil operasi apa? Ambil operasi yang pertama, iaitu tambah. So kita akan dapat X tambah 2 berkuasa 2. So kita dah factorize lah yang ni. Kita dah completekan menjadi square. Okey, mana pergi yang negatif 4/2 kuasa 2 ini? Negatif 4/2 berkuasa 2 ini kita pindah duduk di sebelah kanan. Sebab kita tak nak kacau dia. Kita hanya kacau yang 3 yang pertama ini sahaja untuk completekan menjadi square. So negatif 4/2 kuasa 2 kita pindah ke kanan, akan dapat positif 2 berkuasa 2. So kita akan dapat 11. So sebelah kanan 11, sebelah kiri adalah completing the square. So sekarang ni soalan dia minta apa? Soalan dia minta solve the following equations. So bila mana soalan solve, bermaksud kita kena cari nilai-nilai X.
okey, ataupun nilai X. Tapi sebabkan dia kuadratik, so kita tahu nilai X ada 2. Okey, so X tambah 2 berkuasa 2 sama dengan 11. Dan kita tahu yang kuasa lawan dia punca kuasa. Okey, power lawan dia root. So square lawan dia square root. Dan difahamkan dan perlu diingatkan untuk untuk yang berkuasa genap, okey, 2, 4, 6, 8, bila mana kita punca kuasakan dia, perlu letak plus minus. Okey, plus minus. Sebab apa perlu letak plus minus? Sebab kita tahu yang negatif 2 berkuasa 2 menghasilkan 4, 2 juga menghasilkan 4. So nilai yang negatif dan nilai yang positif, bila berkuasa 2 ataupun berkuasa genap, kita akan dapat nilai yang positif. Sebab itu bila kita nak terbalikkan dia, kita nak square rootkan dia balik ataupun nak rootkan balik, kita perlu letak plus minus. Okay, so X tambah 2 sama dengan plus minus square root of 11. Kemudian kita pindahkan positif 2 ke kanan, akan dapat tolak 2. Kemudian kita bagi tahu ada 2 jawapan ataupun ada 2 nilai X, di mana yang positif square root 11 tolak 2 dan satu lagi negatif square root 11 tolak 2. So kita akan tinggalkan jawapan dalam 3, paling minimum 3 titik perpuluhan. Okey, so dapatlah 1.31. Yang 7 ini dah dibundarkan. So 1.317. So inilah jawapan dia. Inilah nilai-nilai X. Ada sebarang soalan setakat ni? Tak ada. Okey, bagus. Terima kasih. Baik. So kalau awak diam selama 3 saat, saya faham yang awak diam maksudnya tanda setuju dan tanda faham. Senang sikit nak buat body language ataupun silent language. Baik, kita nak fahamkan lagi contoh kedua. Contoh kedua, negatif 3x berkuasa 2 tambah 6x tolak 1 sama dengan kosong. Okay, so kita nak complete the square. First kali kita kena make sure A kita mesti 1 dan positif. So kita tengok, oh A kita negatif 3. So kita perlu jadikan dia positif dan dia mesti jadi 1. So apa yang kita boleh buat, kita bahagi semua elemen dengan negatif 3. Sebab negatif 3 bahagi dengan negatif 3, kita akan dapat positif 1. So kita bahagi dengan setiap elemen dengan negatif 3. Dan kita akan dapat X kuasa 2 tolak 2X tambah 1/3 sama dengan 0. Lepas tu kita tengok 1/3 ini, ada tak yang berkuasa 2 dapat 1/3? Susah kan? So kita tahu yang boleh berkuasa 2 adalah 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9. Okay, so 1/3 tak tahu pun datang mana yang bila berkuasa 2 dapat 1/3. Sangat susah. Bukan sangat susah, memang tak ada. Okay, baik. So apa yang kita boleh buat, kita pindahkan dulu. Sebab C ni jadi C yang lama. So C yang lama kita pindah ke kanan, maka kita perlu wujudkan C yang baru. So C yang baru kita mesti ambil daripada nilai B kita. Ambil nombor saja, tak perlu ambil sign sekali, ambil nombor saja. So 2. So 2 mesti dibahagi dengan 2. So kita akan dapatlah X kuasa 2 tolak 2X tambah 2/2 yang berkuasa 2 datang bersama dengan pasangan dia, iaitu negatif 2/2 berkuasa 2 sama dengan negatif 1/3. So antara pasangan ini kita ambil yang positif. Okay, so yang negatif ini kita pindah ke kanan. So untuk yang ni kita boleh completekan dia. Kita ambil yang elemen berkuasa 2. So X dengan 2/2. So 2/2 adalah 1. Dan kita ambil the first operation, iaitu tolak. So kita akan completekan dia menjadi X tolak 1 berkuasa 2 sama dengan negatif 1/3 tambah 1. Kemudian negatif 1/3 tambah 1 ni dapat 2/3. Dan square kita pindahkan akan dapat square root. Perlu letak plus minus, maka kita akan dapat X sama dengan plus minus square root 2/3 plus 1. Plus 1 ini bukan dalam square root. Plus 1 ini dekat luar square root. Square root hanya untuk 2/3 sahaja. Kemudian kita asingkan, kita akan bagi tahu ada 2 nilai X yang positif square root 2/3 dan juga negatif square root 2/3 ditambahkan dengan 1. So dapatlah jawapan 1.816 dan 0.184. Okey. Cikgu. Ya, saya. Cikgu, maaf cikgu, tadi saya ada tertinggal sikit. Kan Okey. tadi 1/3 kan tak ada dalam kuasa 2 cikgu. Betul. Kan? Tapi kalau contoh soalan dia ada
Gangguan kuasa kedua kena buat apa ikut? Maaf cikgu saya tertinggal. Okey, tak apa. Kalau bagus soalan tu. Kalau C yang lama kita ini, yang mana boleh terhasil daripada yang berkuasa 2, so kita terus complete kan dia. Terus complete the square kan. Okey? Oh, terus buat ikut. Ya betul. Okey ikut. Tapi kalau bila mana C kita itu tak dapat dihasilkan daripada yang berkuasa 2, maka kita perlu mewujudkan C yang baru. Okey? Okey ikut. Alright, bagus. Okay, so dah habis untuk kaedah completing the square. Kita pergi ke kaedah yang ketiga, iaitu formula. Okay, formula ataupun Al-Khawarizmi formula ataupun quadratic formula. Okay, tak payah nak pening-pening sangat dengan benda ni. InsyaAllah selalunya formula akan diberi. Okay, so macam mana kita nak faham wujudnya formula ini? Okay, asalnya formula yang ini diwujudkan daripada completing the square tadi. Okay, so macam mana kita tahu dia datang daripada completing the square tadi? So kita let's say bagi tahu yang general form of quadratic equation adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong, dan syarat pertama kita a kita mesti 1. So let's say lah a ini bernilai. Okay, so kita perlu bahagi dengan dirinya sendiri supaya dekat x kuasa 2 ini adalah nilai 1 dan positif. So kita bahagi A pada setiap elemen. So kita akan dapat macam ni lah. Kemudian kita bagi tahu yang C per A ini adalah C yang lama. So seolah-olah kita nak mewujudkan C yang baru. So C yang lama ini, yang C over A ni adalah C yang lama So C yang lama ini kita pindah sebelah kanan, akan dapat negatif C over A. So kita nak wujudkan C yang baru. So kita ambil daripada nilai B kita. So nilai B kita adalah B over A. So B over A perlu dibahagi 2. So kita akan dapat B per 2A. Okay, satu yang positif dan satu lagi yang bernegatif. Dan tadi kita dah belajar yang negatif ini kita bubuh dekat tepi siap-siap. Kita hanya ambil yang pasangan yang positif sahaja. So daripada sini kita ambil elemen yang ada berkuasa 2, iaitu X dengan B per 2A. Dan kita ambil operasi yang pertama, iaitu tambah. So kita complete the square kan dia, maka kita akan dapat X tambah B per 2A berkuasa 2 sama dengan negatif C per A tambah B kuasa 2 per 4A kuasa 2. Mana datang B kuasa 2 per 4A kuasa 2? Yang ni Yang tadi yang negatif B per 2A yang berkuasa 2 ini, bawa di sebelah kanan, dia akan jadi tambah B per 2A berkuasa 2. So kuasa 2 itu perlu kuasakan pada setiap elemen dalam bracket. So B kuasa 2 dengan 2A berkuasa 2. So 2 kena berkuasa 2, A pun kena berkuasa 2. Baik, kemudian kita samakan denominator. Okey, di sebelah kanan ni kita samakan denominator ataupun samakan bahagian bawah. Maka dekat atas kita akan dapat negatif 4AC tambah B kuasa 2. So leceh lah, ada negatif 4AC dekat depan. So kita tukarkan dia, kita terbalikkan saja, susun sahaja. So kita susun, dapatlah B berkuasa 2 tolak 4AC. Baik, and then daripada square ini, berkuasa 2 ini, kita pindah menjadi punca kuasa 2. So perlu letak plus minus. Memandangkan ini dalam bentuk pecahan, so kita perlu punca kuasa 2 bahagian atas dan perlu punca kuasa 2 bahagian bawah. So bahagian atas biarkan sahaja punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC. Dekat bawah bahagian denominator kita boleh simplifikan, sebab punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2, punca kuasa 2 bagi A berkuasa 2 adalah A. Okey, kemudian yang di sebelah kiri ini positif B per 2A ini kita pindah di sebelah kanan, kita akan dapat negatif B per 2A tambah tolak ataupun plus minus square root of B squared minus 4AC over 2A. So bila mana dia punya denominator ataupun bahagian bawah dia adalah sebutan yang sama, so kita boleh gabungkan dalam satu elemen. Okay, dalam satu pecahan lah maksudnya. So kita akan dapat X sama dengan negatif B plus minus square root of B squared minus 4AC over 2A. So inilah wujudnya formula terhasil daripada completing the square. So daripada sini kita boleh faham yang Al-Khawarizmi dia nak memudahkan urusan semua orang. So untuk tidak membuang masa zaman kita, zaman berzaman ini untuk nak menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan factorization tanpa menggunakan completing the square, tanpa menggunakan factorization yang biasa. So dia come up dengan formula. So kita hanya masukkan saja A, B dan C kita dalam ni.
kita terus dapat jawapan nilai-nilai X. Okay, so kena berterima kasih dah dekat Al-Khawarizmi. Baik, kita pergi kepada soalan. Kita ambil contoh yang tadi. Saya ambil soalan 2 lah. Okay, dia suruh solve using formula. Okay, kalau dia suruh solve using formula, awak kena guna formula. Kalau dia kata solve guna complete the square, awak kena guna complete the square. Awak tak boleh pakai kaedah lain. Kalau dia kata solve sahaja, awak boleh pilih mana-mana 3 kaedah. Okay, so yang ni dia suruh solve using formula. So kita keluarkan dulu apa A kita, apa B kita, apa C kita. Make sure kita susun dulu ikut turutan X berkuasa 2, X berkuasa 1 dan X berkuasa 0. Okay, so kita dapat A kita negatif 3, B kita 6 dan C kita negatif 1. So masukkan sahaja dalam formula. Dan kita akan dapatlah dalam bentuk macam ni. Negatif 6 plus minus square root of 24 over negatif 6. So kita asingkan dua bahagian. Satu yang operasi tambah, satu yang operasi tolak. Dan kita akan dapat jawapan. Sama macam completing the square tadi. Sebab dia adalah dua kaedah yang sama sebenarnya. Cuma Al-Khawarizmi formula adalah kaedah yang sudah dipermudahkan. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okay. So dah 3 saat. So maknanya semua senyap. Bagus lah. Okey. Alright. Seronok belajar ni. Sebenarnya menuntut ilmu. Jangan fikir pasal exam. Jangan fikir pasal nak kena apa dapat A lah, tak payah. Yang ni kita menuntut ilmu untuk diri kita sendiri. Supaya kita berfikir lagi matang. Itu je niat kita. Niat kita nak belajar untuk supaya Cikgu, kita dapat berfikir secara matang. Ya saya. yang tadi tu equation cikgu ke? Yang mana? Yang kita belajar ni ke? Yang tadi belajar tu. Ya, equation. Okay, quadratic equation. Cikgu. Okay. Kita masih dalam topik quadratic equation. Okay, sekarang ni tadi daripada general equation kita nak dapatkan nilai-nilai X. Okay, sekarang ni daripada nilai-nilai X kita nak dapatkan general equation. Sudah. Tak apa, kita enjoy-enjoy je. Okay, so dia suruh create general form from roots. Okay, roots ini adalah punca-punca. Tadi yang awak dapat nilai-nilai X itu adalah punca-punca ataupun roots. Okay, baik. Okay, so kita buat jalan cerita dulu. Okay, kita bagi tahu yang AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah general form of quadratic equation. Okay, so kita simplifykan dia. Kita bagi tahu yang kita boleh factorize menggunakan completing the square ataupun bukan formula, completing the square. Contohlah completing the square dengan syarat A kita mesti 1 dan positif. So sebab itu saya bahagikan A pada setiap elemen dekat sini. Okay, yang ni settle satu bahagian. Okay, kita assume yang nilai-nilai X tadi, okay, sebab kita tahu kita akan dapat dua nilai X yang berlainan. Dan boleh jadi dapat dua nilai X yang sama. So let's say lah kita assume dapat dua nilai X yang berlainan, di mana nilai dia adalah alpha dan nilainya adalah beta. Okay, so asalnya daripada sini, kalau waktu form 3 awak pernah belajar, daripada jawapan awak nak reverse balik untuk mendapatkan dalam bracket. So alpha ini awak pindah akan jadi X tolak alpha, dan beta ini awak pindah akan jadi X tolak beta. So kita akan dapat dalam bentuk equation, iaitu X tolak alpha darab X tolak beta sama dengan 0. Okay, ingat lagi tak yang waktu kita nak buat EQN, tekan kalkulator kan? So kita akan dapat jawapan, tapi jalan kerja perlu ada bracket yang ni, sebab kita nak bagi tahu kita guna kaedah factorization. Okay, so daripada X tolak alpha darab dengan X tolak beta, saya expandkan dia. Saya akan dapat X kuasa 2 tolak dalam bracket alpha plus beta berkuasa, darab dengan X. Okay, ini asal dia macam ni. Alpha plus beta X. Okay, maknanya yang alpha plus beta ni adalah B kita lah. So tak payah fikir lagi, B kita ni. Dan tambah dengan alpha beta. Okay, alpha beta ni adalah hasil darab alpha darab beta bersama dengan 0. Okay, so ini adalah equation yang pertama. Ini adalah equation yang kedua. Kita buat comparison. Kita tahu yang ni negatif alpha plus beta sama juga dengan positif B over A. Positif alpha darab beta sama dengan positif C over A. Okay, kita buat comparison. So dekat sini saya bagi tahulah yang negatif dalam kurungan alpha plus beta dia sama dengan B per A. So kita just nak ambil alpha plus beta saja. So saya pindahkan negatif ini, saya akan dapat negatif B per A.
Untuk yang positif alpha darab beta ini, dia bersamaan dengan C over A. So kita akan dapat alpha darab beta sama dengan C over A. So menggunakan dua equation ini, okey, kita faham yang kita boleh menggunakan dua equation ini untuk mewujudkan general form of quadratic equation, di mana x berkuasa 2 tolak sum of roots. So mana datang sum of roots? Yang inilah alpha plus beta. Okey, darab x tambah dengan product of roots adalah alpha darab beta sama dengan kosong. Okey, so kita tahu yang alpha plus beta ini sama juga dengan negatif b over a. Alpha darab beta ini sama dengan c over a. So daripada apa kajian ini, sebab itu keluarlah formula, bukan formula, dia keluar ni. Kalau you all faham, yang ni rumus kan, formula kan. So mana datang formula ini? Datang daripada kajian, atau bukan kajian, orang panggil, ialah kajian lah, buat research kan. So macam mana Al-Khawarizmi dia come up dengan benda ni. Ini pun untuk memudahkan kita nak buat general form of quadratic equation. So ini penting benda ni penting. So x kuasa 2 tolak sum of roots darab x tambah dengan product of roots sama dengan kosong. Okay, so jom nak bagi faham. Mesti dah pening dah kan, tak apa. Kita terus pada contoh. Okay, so sekarang ni soalan pertama. Contoh pertama, form a quadratic equation menggunakan punca kuasa punca-punca. Okey, punca-punca iaitu 3 dan negatif 5. So kita faham yang, okey, saya bagi macam ni lah. Asalnya kalau ikut basic kita faham yang x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 5. Kemudian kita bagi tahu yang x ini tolak 3 darab dengan x tambah 5. Saya pindahkan negatif 5 ke sini, saya pindahkan 3 ke sini. So bersamaan dengan kosong. Okay, so saya expand, saya akan dapat x kuasa 2 tambah 5x tolak 3x tolak 15 sama dengan kosong. So x kuasa 2 tambah 2x tolak 15 sama dengan kosong. Terus dapat jawapan. Okay, ini adalah cara kita faham yang daripada punca, daripada roots ini kita reverse. Okay, kita rewind balik. Okay, kita rewind. Kalau daripada bawah ke atas kita forward, maknanya kita nak factorize kan. Tapi daripada atas ke bawah kita nak rewind kepada expansion. Okay, so ini yang kita pernah belajar Ini kita pernah belajar. Sekarang ni kita nak menggunakan formula ataupun kaedah Al-Khawarizmi dengan menggunakan alpha dengan beta. Okay, dengan menggunakan SOR dan juga POR. So kita faham SOR itu adalah sum dan POR itu adalah produk. Ini adalah hasil tambah, ini adalah hasil darab. Okay, so kita bagi tahulah yang 3 dan negatif 5 ini adalah alpha dan beta kita. So alpha, kita bagi tahulah alpha kita 3 dan beta kita negatif 5. Cikgu, boleh tak saya nak tukar alpha negatif 5, beta 3? Boleh? Okay, sebab dua-dua adalah punca. Okay, so kita bagi tahulah alpha adalah 3, beta adalah negatif 5. So untuk SOR adalah alpha tambah beta, sebab asal dia basic adalah alpha dengan beta. Itu adalah basic So basic ini bila kita tambahkan alpha tambah beta, kita akan dapat 3 tambah dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 2. Dan untuk POR iaitu produk ataupun hasil darab, so alpha darab dengan beta, so kita akan dapat 3 darab dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 15. Kemudian kita terus pakai yang x kuasa 2 tolak SOR darab x tambah POR. Okay, so x kuasa 2 tolak SOR kita apa? SOR kita negatif 2. So masukkan negatif 2 darab x tambah dengan POR kita negatif 15 sama dengan kosong. So kita permudahkan, kita akan dapat x kuasa 2 tambah 2x tolak 15 sama dengan kosong. Benda yang sama, cuma kaedah yang berbeza. Cikgu, Ya saya. yang x kuasa 2 tolak SOR x tambah POR tu formula cikgu? Ya betul, formula. So mesti x kuasa 2 cikgu? Betul, sebab kita nak mewujudkan quadratic equation, so kita akan start dengan x berkuasa 2. Baik cikgu. Okay, bagus. Baik, so kita pergi ke next contoh. Okay, kenapa pentingnya kita belajar benda ni yang melibatkan SOR dengan POR?
Sebab let's say lah dia bagi punca yang asal, punca yang original. Contoh macam ni lah soalan ni lah. Dia bagi alpha dengan beta. So kita nak come out dengan apa dia punya punca-punca dia tanpa kita factorizekan dia. Okay, tanpa kita completing the square, tanpa kita menggunakan quadratic formula. Kita boleh terus dapat dia punya punca-punca dia. Kemudian let's say diberi punca-punca yang baru. Okay, diberi punca-punca yang baru. So apa dia punya quadratic equation dia? Okay, so jom kita pergi sama-sama kepada contoh ini. Okey, dia bagi tahu alpha dan beta adalah punca-punca untuk 2x kuasa 2 tambah x sama dengan 4. Kemudian dia suruh kita dapatkan quadratic equation yang baru bila mana punca kita adalah alpha tambah 3 dengan beta tambah 3. So sebelum itu kita kena kenal pasti punca-punca alpha dan beta dalam equation ini. Baik, so apa yang kita kena buat? Kita jadikan dalam bentuk general form, quadratic equation kena bentukkan dalam general form of quadratic equation di mana bersamaan dengan kosong. So kita akan dapat, tadi kan kat sini dia 4 ni di sebelah kanan. So kita pindah di sebelah kiri supaya di sebelah kanan hanya kosong sahaja. So 2x kuasa 2 tambah x tolak 4 bersamaan dengan kosong. So kita keluarkan A kita apa, B kita apa, C kita apa. So A kita 2, B kita 1 dan C kita negatif 4. Dan kita faham yang SOR selain alpha tambah beta, kita boleh dapatkan dia daripada negatif B over A. Okay, untuk POR pula adalah alpha darab beta. So kita punya alpha darab beta ni boleh juga nama dia adalah C over A. Okay, so yang negatif 1/2 dengan negatif 2 ni bukan punca lagi tau. Punca adalah A dengan punca adalah B. So kita tak tahu punca dia berapa, cuma kita tahu yang hasil tambah punca, yang ni nilai dia. Hasil darab punca, yang ni nilai dia. Okay, so alpha tambah beta sama dengan negatif B over A. So mana datang B dengan A? So datang daripada sini lah. So B kita 1 dan A kita 2. So negatif ni memang ada daripada formula. So alpha tambah beta sama dengan negatif 1/2. Ini adalah equation pertama. Dan POR alpha darab beta sama juga dengan C over A. So C kita negatif 4, A kita 2. So negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2. Okey, menggunakan dua equation ini untuk menghasilkan quadratic equation yang baru dengan diberi punca-punca yang baru, iaitu alpha tambah beta dengan alpha tambah 3 dan beta tambah 3. Okay, so SOR yang baru. Okay, sebab kita nak mewujudkan quadratic equation kan. So kita tahu quadratic equation adalah x kuasa 2 tolak SOR x tambah dengan POR sama dengan kosong. So kita nak dapatkan SOR yang baru, POR yang baru daripada punca-punca yang baru. So SOR yang baru adalah alpha tambah beta tambah dengan alpha tambah 3. Alpha tambah 3 tambah dengan beta tambah 3. So kita dapat alpha tambah beta tambah 6. Mana datang 6? 3 tambah 3, 6. Okay, so alpha tambah beta ini kita nak kena dapatkan dalam bentuk nilai. So kita tahu alpha tambah beta ni, kita dah dapat nilai dia tadi. Alpha tambah beta nilai dia adalah 1 negatif 1/2. So kita masukkan nilai negatif 1/2 tambah 6. So kita akan dapat nilai untuk SOR yang baru, iaitu 11/2. Untuk POR yang baru, alpha tambah 3 darab dengan beta tambah 3. Kemudian kita kembangkan, kita akan dapat alpha beta tambah 3 alpha tambah 3 beta tambah 9. So alpha beta ini kita dah ada nilai dia, iaitu negatif 2. Kemudian 3 alpha tambah 3 beta kan ada nilai 3 yang sama kan. So kita keluarkan 3 yang dalam bracket adalah alpha tambah beta. Kita factorizekan dia. So alpha tambah beta pun ada nilai dia, iaitu negatif 1/2. Okay, so semua dah dalam bentuk nombor ataupun nilai. So kita dapatkan nilai dia, simplify kan dapat 11/2. Ini kebetulan nilai dia sama. Okay, dia boleh jadi nilai dia lain. So bila mana kita dah dapat SOR yang baru, POR yang baru, kita masukkan dalam formula untuk create quadratic equation. So x kuasa 2 tolak SOR baru, iaitu 11/2, x tambah POR yang baru, iaitu 11/2. Okay, so kita akan dapat x kuasa 2 tolak 11/2x tambah 11/2 sama dengan 0.
dan kita mesti jadikan dia dalam general form. General form di mana tak ada tak ada fraction. So kita akan darab semua dengan, tengok denominator dia apa. Kalau denominator dia paling besar adalah 2, so kita darab semua dengan 2. Let's say lah kalau dekat denominator ini, contoh salah satu je ni nilai dia 4, so kita darab semua dengan 4. Okay, kita tengok apa denominator nilai yang besar. So memandangkan dua-dua ni adalah nilai 2, so darab semua dengan 2, maka kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 11x tambah 11 sama dengan 0. So ini adalah quadratic equation yang baru, di mana punca dia adalah alpha tambah 3 dan juga beta tambah 3. Habis. Ada soalan? Satu. Okey, bagus. Tak ada. Okey, bagus. Alhamdulillah. Apa-apa pun lazimkan diri sebab Alhamdulillah. Tak faham ke, lazimkan diri sebab Alhamdulillah. Sebab kena ingat yang bagi ilmu ni Tuhan. Dan bagi kefahaman pun Tuhan juga. Dan based on rutin harian kita, memberi kesan pada kefahaman kita. Kalau kita solat subuh tadi, mungkin kita akan faham cepat. Kalau kita solat lambat tadi, mungkin kita faham lambat. Macam tu. Ataupun tak faham langsung. So nak bagi faham balik, kena minta maaf kat Tuhan. So that Tuhan bagi balik kefahaman. Macam tu lah. Okay, roots yang baru. Contoh yang ni soalan B pula kan. Dia bagi roots baru kita adalah 2 alpha dengan 2 beta. Yang alpha beta tadi kita ambil yang sama juga, iaitu alpha tambah beta adalah negatif 1/2, alpha darab beta adalah negatif 2. So untuk mendapatkan SOR yang baru, so 2 alpha tambah 2 beta, so kita keluarkan 2, factorizekan 2, dan dekat dalam ni tinggal alpha tambah beta. So alpha tambah beta ada nilai, so masukkan nilai iaitu negatif 1/2 darab 2, kita akan dapat negatif 1. So POR yang baru 2 alpha darab 2 beta, so kita akan dapat 4 alpha beta. So alpha beta dah ada nilai iaitu negatif 2, so kita akan dapat 4 darab negatif 2 ialah negatif 8. Kemudian kita masukkan dalam dia punya formula untuk menghasilkan quadratic equation. So x kuasa 2 tolak SOR baru iaitu negatif 1, x tambah POR baru iaitu negatif 8 sama dengan 0. Kemudian kita permudahkan, kita akan dapat x kuasa 2 tambah x tolak 8. Habis. Cikgu, Ya saya. kalau untuk SOR dia tambah, kalau untuk POR dia darab cikgu. Betul. Oh. Sebab Cikgu. sebab SOR kan huruf S kan, S sum. Sum adalah hasil tambah. Kalau POR P produk itu adalah hasil darab. Negatif 2 tu macam dapat. Negatif 2 ni terhasil daripada yang mula-mula sekali kita nak kenal pasti SOR dengan POR lama kita. Mana dia? Ni. Nampak? Ini POR lama kita. Alpha darab beta adalah negatif 4 bagi 2, iaitu negatif 2. Ini POR lama kita, yang ini SOR lama kita. Faham cikgu. Okey, alhamdulillah, bagus. So itulah cara-cara untuk menghasilkan quadratic equation. Alright, last kali sebelum kita habis kelas. Okey, ini adalah last kali. Solving quadratic inequalities. Okey. Ingat balik inequalities, ini adalah simbol-simbol dia. Okey, greater or equal than, lesser or equal than, lesser than. Okey, jom kita pergi kepada contoh. Baik. Find the range of values of x for the quadratic inequality 2x tolak 1 darab dengan x tambah 4 greater or equal than x tambah 4 by using ada 3 cara. Okey, so dekat contoh ini nak bagi awak biasakan mana cara yang awak rasa selesa dan awak nak guna. Tapi awak kena pilih salah satu cara. Baik. First, dengan syarat kita kena menjadikan dia dalam bentuk general form of quadratic equation disertai dengan inequalities punya sign, dan sebelah kanan ni mesti kosong. Okey. So daripada 2x tolak 1, x tambah 4 greater or equal than x tambah 4. So apa yang saya boleh buat, kita kembangkan dulu yang di sebelah kiri. So di sebelah kiri kita kembangkan, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 8x tolak x tolak 4. Okey. Kemudian yang x tambah 4 di sebelah kanan ini pun kita pindah di sebelah kiri, untuk kita nak simplifykan dia supaya dapat dalam bentuk general form of quadratic equation. Dan di sebelah kanan hanya kosong sahaja.
So kita buat, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 8 greater or equal than 0. Okey, kemudian kita perlu make sure A kita mesti 1. Ataupun kita factorizekan. Okey, so kita keluarkan sebab 2, 6 dengan 8 ini faktor bagi 2. So saya keluarkan 2. So yang tinggal kat dalam adalah x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Okey, so 2 ini mana pergi? 2 ini saya pindah ke sini. Kosong bahagi 2, kosong. So yang tinggal adalah x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. So yang ni kita factorize macam biasa. Tekan calculator lah, equal n kan. So dapat berapa? Tapi yang dapat berapa itu kita rewind satu step, iaitu dalam bentuk bracket. So kita akan dapat x tolak 1 x tambah 4 greater or equal than 0. Okey, jom nak cari range dia. Okey, range untuk x maksudnya apa nilai-nilai x yang bila kita masukkan dalam nilai x dekat sini. Okey, dekat sini ni dalam dalam expression ini dia memuaskan inequality, di mana nilai-nilai x yang kita masuk dalam ni dia mesti sama dengan kosong atau lebih daripada kosong. So kita nak tahu range dia. Okey, nak tahu dia punya dari mana ke mana. So cara yang pertama, kaedah A iaitu menggunakan graf. Okey, graf kita tengok daripada dia punya quadratic equation. Quadratic equation dekat sini positif, x kuasa 2, nilai depan ni positif. So kalau positif dia senyum. Okey, kalau negatif pada x kuasa 2 dia masam. Okay, yang ni pun awak kena recall balik, awak dah pernah buat. Dia punya character of graph. Okey, kalau di mana A yang positif dia senyum, A yang negatif dia masam. So yang ni senyum, so saya buat senyum. Baik, ni senyum kan. Okey, sebab apa dekat sini saya bubuh positif? Dekat sini saya nak bagi tahu yang nilai-nilai y ini adalah nilai-nilai y yang mewujudkan garisan ini adalah nilai-nilai y. Betul? So nilai-nilai y yang terhasil ini adalah nilai-nilai yang positif. Dekat bawah daripada pasi x, so nilai-nilai y yang terhasil ini adalah nilai-nilai yang negatif. Okey, dan garisan ini adalah nilai-nilai y yang positif bila mana dimasukkan nilai-nilai x yang di sebelah kanan ini. Okey, maksud kalau kita bubuh 2, bubuh 3, bubuh 4, bubuh 5, bubuh 6, dia punya titik-titiknya semua menghala ke atas. So sebab itu kita bagi tahu yang dekat kawasan ini adalah kawasan yang nilai y dia positif. Okey, kemudian kita faham yang ni. So kita bagi tahu yang kita dapat x sama dengan 1 dengan x sama dengan negatif 4. Kan x tolak 1 adalah x sama dengan 1, x tambah 4 adalah x sama dengan negatif 4. So kita masukkan kita bagi tahu yang negatif 4 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Cara nak faham yang lain pula adalah ni adalah nilai-nilai pintasan x. Okey, ini adalah nilai-nilai pintasan x. Okey, yang memintas pada pasi x. Nampak ada memintas pada pasi x dia macam ni. Yang ni negatif 4, yang ni 1. So garisan itu memintas kena pada 4, kena pada 1. Gitu. Okey. So kita nak ambil yang range yang mana, bahagian yang mana? Nak bahagian positif ke bahagian negatif? So kita tengok pada simbol yang last sekali, yang ni. So simbol dia greater or equal than, so besar. So besar bermaksud nilai yang positif. So kita ambil nilai yang positif kat sini dengan dekat sini. So nilai-nilai positif ini adalah nilai-nilai yang selepas negatif 4. So kita bagi tahu lah x lebih kecil daripada negatif 4 sebab dia menghala ke arah negatif. So makin besar nombor dalam negatif, makin kecil nilai dia. So sebab kita bagi tahu yang x menghala ke kiri. Okey, x ini semuanya menghala ke kiri daripada negatif 4 yang menghasilkan nilai-nilai y yang positif. Dan satu lagi nilai-nilai x yang melebihi 1. Okey, so x lebih besar atau sama dengan 1 melebihi 1 yang menghasilkan nilai-nilai y yang positif. So inilah jawapan dia. Kita buat jawapan macam ni je. X lesser or equal than 4, x lesser or equal than negative 4 or x greater or equal than 1. So ini adalah range ataupun bahagian-bahagian nilai-nilai x yang memuaskan persamaan di atas. Okey. Baik, kita pergi kepada B pula. B dengan C benda yang sama sebenarnya. Okey, B dengan C benda yang sama .
Sebab apa benda yang sama? Jom kita tengok. Okey. Kita buat line, ni buat line. Lepas tu kita bagi tahu yang ni negatif 4, yang ni 1. Kalau ikut dalam line number, negatif 4 di sebelah kiri ataupun negatif number di sebelah kiri, positif number di sebelah kanan. So let's say lah kita buat kolom. Okey, dekat sini sebab apa saya letak positif? Let's say lah kita ambil apa saja nilai di sebelah kiri, kita masuk dalam dalam nilai apa, dalam ni. Kalau ni padam tu. X tambah 4, X tolak 1. Okey, dalam expression ini. X tambah 4, X tolak 1 dalam expression ini. Okey, so let's say lah saya masukkan negatif 5 kat sini. Okey, contoh negatif 5 ada dalam kawasan ni. So negatif 5 saya masuk dalam nilai X. So negatif 5 tambah 4, negatif 5 tolak 1. So negatif 5 tambah 4 negatif. Negatif 5 tolak 1 negatif. Negatif darab negatif, dapatlah positif. Okey, benda yang sama nampak kat sini. Saya masukkan negatif 5 kat sini, negatif. Saya masukkan negatif 5, negatif 5 tolak 1 negatif 6. Negatif 6 pun negatif. So negatif darab negatif, positif. Benda yang sama juga. Okay, so di antara negatif 4 dengan 1, let's say lah saya masuk nilai kosong. So masuk nilai kosong dalam X, kosong tambah 4, 4 nilai dia apa? Positif. Kosong tolak 1, negatif 1. Negatif 1 nilai dia apa? Nilai dia negatif. Lepas tu hasil darab dia, positif darab negatif, negatif. Sebab tu saya bubuh negatif dekat sini. Okay, lepas tu 1 ke atas. So let's say lah masukkan nilai 2. So 2 dalam X, 2 tambah 4, 6. 6 adalah nilai yang positif. Lepas tu 2 tolak 1, 1. 1 adalah nilai yang positif. So positif darab positif, positif. Sebab tu saya bubuh dekat sini, positif. Lepas tu kita nak tengok ambil kawasan yang mana. So kita ambil kawasan yang tengok inequalities yang last sekali. Okay, iaitu greater or equal than 0. Yang ni lah. Okay, yang ni. So kita akan dapat kawasan yang positif. So kita nak kawasan ni dengan kawasan ni. So kawasan ni adalah X yang menghala ke kiri. So X lesser or equal than negative 4. Atau nilai-nilai X yang menghala ke kanan. So X greater or equal than 1. So nak mudah ingat, awak ingat yang ni lah. X menghala ke kiri. So kalau menghala ke kiri, anak panah ada ke kiri. Yang ni X, nilai-nilai X menghala ke kanan. So anak panah ada ke kanan. Okay, so X menghala ke kiri, negatif 4. X menghala ke kanan, 1. Okay, itu je cara nak mendapatkan range of X ataupun nilai-nilai X yang memuaskan persamaan ini. Mana persamaan dia? Dia persamaan ni. Okay, asal dia persamaan yang ni je. Ini yang saya highlight ni. Okay, itu je cara dia untuk solving quadratic inequalities. So, ikutlah mana yang awak selesa. Awak nak gunakan edah graph sketching ke, number line ke, ataupun table method untuk menentukan range dia. Okay, ada soalan-soalan sebelum kita habiskan kelas? Cikgu, Ya, saya. negatif 4 dengan 1 tu ialah roots kan cikgu? Ya betul. Okey. Okay, so awak dah faham yang roots adalah pintasan, nilai-nilai yang memintas pada pasti X.